Ha? Okey, malam besar. Tidak duduk langsung. Tak main sebulan main duduk ni. Sebulan pula lepas keluar. Macam-macam duduk depan ni. Datang apa ni? Mikrofon. Oh. Tu dia bagus lah makin canggih kat ayah ni. Ada tempat-tempat pergi ke? Tak ada lah. Surau punya lah. Dia buat apa? Buat live ke? Buat rakaman? Sahabat kita main tanya tadi, Ustaz nak minta izin kata nak buat rakaman, lepas tu nak buat dalam Facebook. Tuan-tuan, kita main tempat tuan-tuan, bukannya rumah saya. Kalau orang kata nak minta izin, berani nak kata tak bagi izin. Tak main dah bulan depan kan? Semua ni cari penyakit tuan-tuan. Nah, beokang orang kenal sangat ni lelah ni. Tambah musim-musim nak muni ni kan. Tak lagi dia buat kad sana sikit, kad sini sikit. Memanglah kita ni kat apa-apa kan. Tapi kot tak lagi dia pergi bubuh dalam tajuk tu imam masjid negara rumah aku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pimpin hati-hati kita untuk berada dalam iman dan Islam. Dua nikmat yang paling besar sekali tuan-tuan, yang patutnya kita risau kalau dia tak ada, dia kurang daripada diri kita. Hari ini kita duk risau nikmat harta benda kurang, kita duk risau nikmat apa-apalah, nikmat yang kurang pada diri kita, kita risau. Tapi nikmat iman dan Islam kurang, kita tak risau kan? Kita risau kalau kita tak ada makan, kita tak ada pakai, kita tak ada harta benda, kita tak boleh tayang macam orang lain. Kan viral baru-baru ni ada orang kat Long tu, konon-kononnya ditawan lah, ditawan. Tahu dia kerja apa, tak tahu. Kan mutakhir ni ramai orang muda ada ditawan. Ada orang kat Gondol Rakyat ni ditawan? Ada? Tak ada? Nah, tahu tiba-tiba keluar dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, aku ditawan kan? Kan dia pegang duit kumpul duit dia banyak. Dia nak bubuh duit dia tu dalam bonet kereta dia, Lamborghini ke Ferrari tau. Dia kurang apa tu lah. Dia pun buka lah bonet kereta tu. Kereta harga 1 juta lebih tu. Dia buka bonet. Baru hari tu dia perasan, kata bonet kereta Ferrari itu kecil, tak muat nak buat duit. Oh kan. Dia kita, dia kata ni duit kepuk-kepuk ni nak pul ke mana ni, tak muat, bonet dia kecil. Tendang no? Kita pun orang lama-lama kita dulu kaya juga. Tokoh-tokoh kita ada antara jutawan dia tak? Siapa dia contoh dia? Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari kan? Jutawan. Ada dia abang kau orang? Tak ada abang kau orang. Ada dia cerita ke orang malam-malam dia buat TikTok live ni duit air kepuk-kepuk, tak tahu buat apa lah. Tak ada. Tan Sri apa? Yang RSB tu nama apa? Rashid Hassan kan? Dia tahu kan juga. Tak ada cerita ke orang pun. Sengap-sengap dia wakafkan masjid. Betul tak? Masjid apa? Masjid Seri Senayan kan? Dekat Seremban 2 kan? Yang kita tahu ada satu masjid saja. Rupa-rupanya dia buat 3 buah masjid lah. 3 buah masjid lah. Hak dekat Seri Senayan tu dia buat atas nama dia. Hak satu lagi dekat Seremban 2 juga. Hak tu dia wakafkan untuk ayah dia. Dan satu lagi dia wakafkan untuk mak dia. Kat mana? Langkawi. Ada dia cerita ke orang? Tak ada kan? Ni orang yang syukur dengan nikmat Allah Ta'ala pinjamkan nikmat untuk mereka, kemudian mereka gunakan cara mereka nak menzahirkan kesyukuran bila mereka menginfakkan sebahagian daripada harta yang dipinjamkan untuk mereka. Sebab apa? Sebab apa yang ada di sisi kita ni takkan berkekalan. Sebab itulah pikir-pikir mai, alhamdulillah kita duk terani. Betul tak? Alhamdulillah. Mana tahu kalau tiba-tiba kita kaya jadi jutawan, tahu-tahu lupa diri kita kan. Bukan dekat Gondol Rakyat tu, lalu depan Gondol Rakyat pun tak lalu lah. Lalu depan apa? Pak Gondol hebat-hebat lah. Nak main semua Gondol Rakyat ni tak dah.
Kalau lah kata kita tiba-tiba jadi jutawan, sebab tu kita hari ni kita tak jadi wakil rakyat, kita tak jadi menteri. Tak? Walaupun ada tu imam tu dia doa, ya Allah bagilah aku jadi menteri, bagi aku jadi menteri kan. Tapi tak jadi menteri, sebab apa? Sebab belum tentu kalau besok ni tiba-tiba kita jadi menteri, kita ingat siapa diri kita kan. Tak-tak kita lupa habis janji manismu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita mulakan pengajian kita malam ni dengan baca satu hadis. An Muhammad ibn Wasi' qala Abu Darda radhiyallahu anhu libni, ya bunay liyakunil masjidu baitak fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajidu buyutul muttaqin faman yakunil masjidu baitahu yatmanillahu lahu rauha war rahmah wal jawaza ala sirati ila al jannah. Daripada Muhammad bin Wasi', beliau berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata pada anak lakinya, wahai anakku, hendaklah masjid itu menjadi rumahmu. Apa maksud dia? Hendaklah masjid itu menjadi tempat yang engkau selalu berada di dalamnya. Ni hendaklah masjid kita ni jadi seperti rumah kita, tempat yang selalu kita berada di rumah, tempat yang selalu kita berada dengannya, tempat yang paling selamat, tempat yang paling lega, tempat yang paling seronok. Tak ada tempat lain melainkan kalau di dunia ni rumah kita. Tidak? Lepas 19 hari bulan ni nak balik mengundi, keluar kata cuti 18 hari bulan dengan 19 hari bulan kan. Alhamdulillah. Lepas baliklah kampung. Saya balik mana? Balik Perlis. Mengundi kat mana? Bukan Arau, Parlimen Kangap, Dun Indra Kayangan. Baliklah rumah tempat kat sana, rumah mak dengan abah kan. Kita balik sana seronok, tapi sampai tempoh dia kita kena balik mai sini balik pasal kerja. Bila kita balik mai sini, sampai dekat rumah, buka pintu rumah tu, Assalamualaikum, buka pintu rumah tu, terbit kok mulut kita dah, alhamdulillah sampai sudah. Tidak? Tuan-tuan pergi musafir mana-mana lah, pilih hotel ke, pilih kat mana apa cuti kan. Tuan-tuan balik rumah, sudah sampai dekat rumah tu, tuan-tuan buka pintu tu, tuan-tuan rasa lega tak? Rasa seronok tak? Seronok sangat-sangat. Sebab tu rumah kita. Bila rumah kita ni, tak mana yang seronok dah. Sebab dengan rumah kita ni, kita nak buat apa saja pun tak ada siapa nak marah. Betul tak? Kan? Tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan masuk check in dekat hotel. Duduk dalam hotel, tuan-tuan nak buat bilik hotel tu macam rumah tuan-tuan. Boleh? Tengok TV tapi kaki duduk atas TV. Boleh? Tak boleh. Kan? Pergi duduk dalam hotel, pergi masuk tongkai, bawa masuk periuk nasi, kau minum masak nasi pun tak boleh. Dia ada peraturannya. Kan? Nak berenang pun setengah tempat dia kena ikut peraturan dia, kena pakai lagu ni, tak boleh berenang dari siang sampai malam, ada waktu dia, kolam buka, kolam katuk. Makan pula bukan boleh ikut suka je dah kan. Kalau makan kat hotel, kalau pagi sarapan pukul berapa dia buka? 7 sampai pukul 10. Lepas tu tuan-tuan kena bayar. Tapi kat rumah kau sukalah nak buat apa. Tapi adakah masjid ni kita buat macam rumah kita? Tempat yang kita rasa selamat dengan dia, tempat kita rasa selesa dengan dia, kita rasa seronok dengan dia. Adakah kita jadikan masjid ni macam rumah kita? Bagaimana kita nak jadikan masjid ni macam rumah kita? Kalaulah semua benda bila kita tegur sikit, ni siap kerja siap je. Mujur kipas tu dia pusing, dia berjalan. Kalau kipas tu berhenti, cuba cari jari dekat bilah kipas tu tengok berapa banyak debu kan. Ni pasal tak cuci, siap Ustaz siap punya kerja. Makna kata kita belum menjadikan masjid tu sebagai rumah kita lagi. Patutnya kita sendiri tak payah tunggu siap, buka kita nak masuk bilik ayam. Allah, kadang masuk bilik ayam tuan-tuan, dia punya belalai dia tu tak pernah sangkut pun dekat tempat sangkut. Betul tak? Tak nak sangkut pun, padahal ada tempat sangkut. Dia tinggal lagu tu.
Kadang bila 10, bila 50 orang malam Jumaat 50 orang pakai mangkuk tandas dia naik mangkuk duduk kan, mangkuk duduk. Pernah tak sekali kita teringat nak buka dia punya pelapik hak duk atas tu kan, batu tu kan, buka pelapik tengok bersih ke kotor ke, kita bersihkan dia. Dah kerja siap. Makna kata kita belum menjadikan masjid ini sebagai rumah kita. Maka berkata Abu Darda pada anaknya, wahai anakku, hendaklah masjid itu menjadi rumahmu, kerana sesungguhnya aku telah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, majlis masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dhaminun, jaminan untuk dia berupa kerehatan. Nah, rehat ni maksud dia pada tenang kita nak buat amal ibadat. Kan cakap luar, kan cakap rumah. Rumah kita nak solat kadang-kadang kita diganggu, kan? Nak tengok berita pula, nak tengok berani isu apa pula, kan? Rapat nasi, bini masak-masak nasi, buat lauk ke, tiba-tiba bau duk tengah solat, terganggu. Dekat dalam masjid lah tempat yang paling tenang, tempat yang paling khusyuk untuk kita beribadah. Allah bagi jaminan baginya dengan kerehatan, dengan rezeki, dengan rahmat, dan melepasi titian sirat sehingga ke syurga. Sebab tu orang yang mai ke masjid ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, berulang alik ke masjid, menjadikan masjid sebagai rumahnya, iaitu orang yang melazimi masjid ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pengajian kita untuk tajuk kita yang lepas. Itu kita mengaji tajuk apa? Itu kita mengaji tajuk apa? Tajuk apa? Jeng kan? Tak lupa lah. Maklum Ustaz, kita orang tiap malam kuliah. Oh, tiap malam kuliah. Islam dan iman. Islam dan iman. Lagi ada tajuk dia. Oh, lagu tu orang kita dah lalu tengok muka orang TV kan. Lekas tajuk lah. Hari ni tuan-tuan lupa tajuk tak apa lah. Jangan 19 hari bulan ni lupa. Duk buat lupa nak pengkau siapa, tak tahu. Sakit kepala tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan lah. Hari 19 hari bulan ni kalau boleh keluar awal lah. Tuan-tuan duk ada berapa puluh tahun tuan-tuan mengundi. Banyak kali tuan-tuan mengundi kan. Tiap-tiap kali tuan-tuan pergi dekat pusat pengundian, tuan-tuan perasan tak? Dalam ramai bangsa mana yang paling ramai sekali? Mana tu orang kita? P10 tak mengkit lagi, P11 tak mengkit hidung lagi. Depa lagi awal tuan-tuan. Semangat depa dalam hal bernegara. Kita pun kena tuan-tuan. Ingat saluran berapa? Esok tu nak mudi malam tu cek sekali lagi SPR masuk nokat kenalan. Tengok saluran berapa, sekolah mana kena, biar betul-betul. Tak gaduh nak risau bawa pen dah, kat sana dah ada pensel orang sedia. Bawa IC sahaja. Jangan sesekali memakai apa-apa bentuk lambang politik kepartian, lambang parti masuk dalam tempat mengundi. Maklum nak pesan lawan zaman lawan ni kan tudung terbit macam-macam. Tudung parti tu macam-macam tak ada. Kok debat kelang kabut dia sambak tudung tu pergi pakai tak mau. Jangan sekali-kali membawa apa-apa bentuk logo politik masuk ke dalam Dewan Pengundian. Tuan-tuan jangan bimbang, saya bukan ceramah politik dah. Saya cuma bagi taklimat SPR saja.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari itu kita mengaji pasal syafaat. Ingat tak? Tak ingat tak? Oh jeng, dah jeng keren pula kan. Syafaat ni apa maksud syafaat? Apa maksud syafaat? Recommendation. Apa tu recommendation? Daripada Nabi dan Quran. Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan daripada pihak ketiga kepada pihak yang memerlukannya, sama ada dalam bentuk memberi manfaat atau menolak mudarat. Sama ada dalam bentuk memberi manfaat atau menolak mudarat. Contoh yang boleh memberi manfaat adalah syafaat daripada Nabi SAW kepada calon penghuni syurga supaya segera masuk syurga. Dah confirm dah masuk syurga, tapi mai pula syafaat Nabi supaya disegerakan mereka ni masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh bagi syafaat yang menolak mudarat pula adalah syafaat baginda Nabi SAW kepada calon penghuni neraka. Naik dah lama teng masuk neraka kan. Calon penghuni neraka agar tidak jadi masuk neraka. Ni contoh syafaat. Syafaat ni ada macam-macam. Pemilik segala syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca dalam ayatul kursi, antara dia ialah man dzalladzi yashfa'u indahu. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia terus baca kalut, dia baca man dzalladzi yashfa'u indahu, bukan yashfa'u. Bukan yang memberi penawar penyembuh dah, tapi yang memberi syafaat. Nah, perasan dekat situ dia ada dua ain. Yashfa'u indahu. Tidak? Jadi kena sebut betul-betul. Kadang-kadang dia kalut tak sangka dia jadi man dzalladzi yashfa'u indahu. Jadi yashfa'u indahu pula. Nah, yang sebetulnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Pemilik segala syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak izin, tak dapatlah kawan tu bagi syafaat. Kemudian syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, ada syafaat daripada para sekalian nabi, ada syafaat daripada sekalian para malaikat, ada syafaat daripada orang beriman, ada syafaat daripada amal-amal soleh. Jadi banyak dah nak bagi syafaat ni. Banyak dah. Makna kata banyak yang nak payung kita supaya masuk syurga. Itu kita tak baca lagi hadis tentang syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, syafaat mula-mula sekali, yang paling besar sekali syafaat apa dia? Yang paling besar sekali adalah syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Itu syafaat yang paling besar. Ia berlaku di mana? Ketika mana padang mahsyar, di saat padang mahsyar yang sangat-sangat mencengkam. Bumi ketika itu akan ditarik dan didatarkan. Itu yang disebut mahsyar tu, dataran. Manusia akan meneruskan perjalanan menuju kepada zat yang telah menciptakan dan membangkitkannya semula. Semuanya akan dikumpulkan di dalam dataran yang sangat luas. Semua, bukan kata manusia saja, makhluk-makhluk, segala macam makhluk akan berhimpun pada hari tersebut. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang tanpa seurat benang dan tidak berkhitan. Ketika itu matahari ditarik dan didekatkan kepada sekalian dengan jarak 1 mil. Dengan jarak 1 mil, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW,
pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Berkata perawi hadis ini, iaitu Sulaim bin Amir, dia kata, demi Allah, aku tak tahu apa yang dimaksudkan dengan mil itu. Kan? Biar Nabi kata didekatkan dengan jarak 1 mil, Sulaim bin Amir kata, aku tak tahu pun apa yang dimaksudkan dengan mil itu. Apakah ianya ukuran jarak perjalanan ataupun alat yang digunakan untuk bercelak mata? Kemudian baginda SAW melanjutkan, manusia ketika itu tersiksa di dalam peluh masing-masing dengan kadar amal-amalnya. Antara mereka ada yang peluhnya sampai kedua mata kakinya. Mata kaki tahu nak? Mata kaki tahu nak? Saja tanya anak muda, mata kaki tu tahu nak? Tu yang kata mata perempuan anak muda tu. Mata kaki tahu nak Pak Long? Hai, orang lama pun tak tahu mata kaki tahu nak? Tangan kaki lah, dekat jari tu. Tu dia panggil mata kaki. Betul Pak Long? Betul dandan ni Pak. Ya, ada yang berada sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, peluh ni tenggelam dalam peluh. Ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai ke pahanya, ada yang sampai ke pinggangnya. Lah kali Nabi SAW tunjuk, ada yang tenggelam sampai bawah hidung ni tuan-tuan, parah mulut dia tuan-tuan. Manusia ketika itu tenggelam dalam peluh masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. Kemudian sampai waktu tu tuan-tuan, orang pun berada dalam keluh kesah yang sangat. Keluh kesah yang sangat. Dengan hangat, dengan berpeluh, mai tambah keluh kesah lagi apa dia? Didatangkan ketika itu neraka Jahannam. Neraka Jahannam didatang dan dipertontonkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zamam ma'a kulli zamamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Didatangkan neraka pada hari itu dalam keadaan memiliki 70 tali, 70,000 tali, dan ditarik ianya oleh 70,000 para malaikat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, neraka ni lagu mana? Panas tak neraka tuan-tuan? Panas tak? Mana tahu tak panas? Pasal nama dia pun api neraka, betul tak? Api ni panas, mana ada api sejuk kan? Tapi nak cerita panasnya neraka tuan-tuan, malam ni kita mengaji sikit tentang neraka. Apakah yang dimaksudkan dengan neraka tuan-tuan? At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, neraka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga dia menjadi amat marah. Neraka ni diciptakan sebelum daripada diciptakan manusia lagi. Sebelum daripada kita diciptakan, neraka dah ada dah. Neraka ni dinyalakan 1000 tahun sampai dia menjadi sangat-sangat marah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga dia menjadi amat putih. Color dia jadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga dia menjadi hitam pekat. Dia jadi hitam pekat. Tuan-tuan bisa tengok api kalau hitam pekat? Tak pernah kan? Tuan-tuan duk tengok api selalu color apa? Color biru lagi, merah lagi, oranye, tidak? Cukup lah kan? 3 parti kan? Biarkanlah mesti belayar kan? Gaya kepin. Tapi kita tak pernah tengok color hitam kan? Tak pernah tengok color putih kan? Tak pernah tuan-tuan. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia kata neraka dinyalakan selama 1000 tahun menjadi putih.
Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun menjadi gelap seperti gelapnya malam. Malik meriwayatkan daripada pak menakan dia Abu Suhaib bin Malik, daripada bapaknya, daripada Abu Hurairah. Dia berkata, engkau melihatnya seperti api kamu semua. Dia benar-benar lebih hitam daripada asfal. Bisa dengar tak perkataan ni? Asfal, bukan alpan. Asfal. Bisa dengar? ASPHALT. Datang mau tu. Asfal. Ha? Kalau bahasa Indonesia jalan. Apa dia? Apa dia? Kalau bahasa Indonesia aspal jalan. Aspal jalan kalau dalam bahasa Indonesia bapaknya. Aspal / bitumen / tar. Tar. Belum tahu tar? Tak. Tar. Tar tahu tar? Tar jalan tu. Bukan jalan Tengku Abdul Rahman tu. Lepas ni tahu tu je, Muaz lah, apa Jabal lah semua dah. Tar nah. Orang nak turak tar ni waktu bila yang sesuai? Nak turak tar ni waktu bila yang sesuai? Sebab apa? Waktu bila? Malam. Waktu malam Pasal apa kena waktu malam? Sebab dia sejuk. Tar ni sifat dia panas. Orang turak tar sama ada waktu malam ataupun waktu yang sesuai untuk dikering lah, dia tak? Kan? Tapi tak pernah orang turak tar waktu hujan, dia tak? Tapi kat KL ni kerap kan? Turak tar waktu hujan saja. Tak ingat saya cerita apa? Cerita satu hari main permintaan antara penduduk syurga dengan penduduk neraka kan? Penduduk syurga dengan penduduk neraka riuh satu hari tu tuan-tuan. Main malaikat tengah-tengah mereka tanya pasal apa riuh. Hak syurga kata kami ni lama dah dalam syurga, tak ingin nak tengok neraka lagu mana. Hak neraka pula kata kami ni lama dah duduk dalam neraka, duduk bakar-bakar ni, tak ingin lah juga nak tengok syurga ni lagu mana. Kata tempat nikmat kan. Lalu lepas tu pakai bab mesyuarat. Buatlah mesyuarat. Buat mesyuarat, hasil satu keputusan. Malaikat kata lagu ni dah senang, semua pakai nak tengok masing-masing. Apa kata? Pakat-pakat buat seorang sebelah flyover. Flyover kan? Hampa tak boleh buat highway. Pasal apa? Sebab lagi hampa pergi ke sana, tak boleh. Hampa boleh buat flyover je. Hak syurga, penduduk syurga buat flyover sebelah, hak penduduk neraka buat flyover sebelah kan. Ataupun lebih dikenali sebagai jambatan sekerat kan. Buat jambatan sekerat. Penduduk neraka boleh dah tengok syurga lagu mana, hak syurga boleh tengok neraka lagu mana. Jadi semua pekat, okey, kami setuju. Jadi malaikat pun dia bagilah tempoh. Hendaklah disiapkan dalam tempoh sekian-sekian, 10 bulan lah katakan. Naiklah pakai tenda, perak kan. Keluar tarikh apa semua. Lepas tu pakat lubang. Mai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tak ada apa lagi. Baru duk naik apa? Duk naik asas baru duk naik asas. Tapi mai 3 bulan yang belum penduduk neraka ni tuan-tuan, saatnya dah siap-siap lah. Siap dah flavor dia. Hak penduduk syurga ni tak siap-siap lagi. Baru duk buat base baru. Terkejut mereka. Wih, lagu mana dia pun ni cepat sangat siap. Lepas tu mereka pun pakai buat spot check. Buat spot check, rupa-rupanya mana tak siap cepat kalau penduduk neraka. Cek tengok semua kontraktor dalam tu. Kan? Kontraktor pun ada, engineer pun ada, semua pun dalam tu kan. Contohnya lah, bukan cerita betul. Nah, mana tengah rakam, jangan guru cerita ni pula dalam tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, balik pada contoh asfalt tadi. Daripada mineral biasa yang kata asfalt tu, nak sampai ke tahap jadi tar, nak jadi tar, dia kena lalui satu proses penyulingan. Dia kena suling dulu. Dan nak lalui
melalui proses penyulingan tu, dia kena berada dalam tahap kepanasan. Panas cuaca kita dekat Malaysia berapa? Paling hangat sekali, tahu tak? 35, 36 kan. Pernah sekali dekat Cupi 38 kot. Hangat lah kan. Tu pun kita duduk dalam rumah pasang aircon. Itu baru 30 lebih. Ni nak sampai daripada asfalt tu nak jadi tar, dia kena suling pada tahap kepanasan suhu sehingga 525 darjah Celsius. Panas tak? Panas tak? 500 darjah Celsius. Hak kita ni 40 tadi ni darjah Celsius. 500. Ni cerita asfalt nak jadi hitam sampai lagu tu. Tuan-tuan boleh bayangkan lagu mana neraka kalau hitam. Hitam api neraka ni tuan-tuan. Baik, dalam seterusnya dia kata apa? Neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW sabda, api dunia yang kamu semua panaskan, 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Api dunia kita duk rasa ni, himpunan seluruh api dalam dunia ni, himpunan seluruh api dalam dunia baru dikira 1/70 daripada api neraka. Baru 1. Ni api yang kita duk rasa atas dunia ni asalnya daripada api neraka tau. Asalnya daripada api neraka. Cuma dia telah disimbang menggunakan air laut dalam satu riwayat sebanyak 70 kali. Barulah kita boleh memanfaatkannya. Kalau tidak, kita tak boleh pakai api yang ada atas dunia ni. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Abbas, api ini telah disiram dengan air laut sebanyak 7 kali. Jika tidak, ianya tidak bermanfaat. Daripada Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi SAW sabda, api yang kamu semua ini 1/70 daripada api neraka Jahannam. Kalaulah dahulu dia tidak dipadamkan dengan air laut sebanyak 10 kali, maka kamu semua tidak dapat memanfaatkannya. Ni api yang kita duk rasa atas dunia ni tuan. Asal dia daripada api neraka. Nah, tak usah takut lagi. Tak usah takut lagi. Lek Azad kan. Tak apa. Tengoklah. Seterusnya Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, pada hari kiamat nanti manusia yang paling senang di dunia yang menjadi penghuni neraka dicelupkan sekali ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala tanya dekat dia, apakah kamu melihat kebaikan di dalamnya? Manusia paling senang sekali di dunia, dan dia duduk di neraka, Allah celup sekali saja dalam neraka. Kemudian Allah tanya, apakah kamu melihat kebaikan di dalamnya, merujuk kepada dalam neraka? Mereka menjawab tidak. Kemudian diambil pula manusia yang paling susah sekali hidupnya ketika di dunia, kemudian diambil dan dicelupkan sekali ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala tanya, apakah kamu melihat susah dalamnya, yakni di dalam syurga? Mereka menjawab tidak. Baik, bagi memahami maksud siapa yang paling kaya sekali di dunia, kita tengok dalam riwayat seterusnya. Melalui Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Ishaq daripada Humaid Al-Thawi daripada Anas bin Malik, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat dikatakan kepada penghuni dunia yang paling senang sekali, iaitu orang kafir. Orang kafir. Tidak? Hari ini orang paling kaya dalam dunia siapa dia? Orang kita.
Kan? Kita senang lah. Alhamdulillah, terkaya lah. Tapi lepas kaya lah. Kaya. Sebab tu kaya mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh rembat macam-macam, boleh ambil macam-macam kan. Mereka menadah hal haram. Betul tak? Sebab ikut dan ya. Maka mereka ni apabila dikatakan pada penghuni dunia yang paling kafir, yang paling senang, celupkan sekali ke dalam neraka. Setelah dicelupkan, dia dikeluarkan, lalu ditanya, wahai fulan, apakah kamu mendapat nikmat dalam hidupmu? Mereka menjawab, tidak. Kemudian orang yang beriman yang paling susah ketika di dunia dicelupkan sekali ke dalam syurga. Kemudian ditanyakan, apakah kamu pernah merasa susah dan juga bencana di dalamnya, yakni di dalam syurga? Mereka menjawab tidak. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW bersabda, jika penghuni neraka, kalaulah penghuni neraka mengeluarkan tapak tangan mereka ke dunia sehingga dapat dilihat oleh seluruh ahli dunia ketika itu, maka dunia akan terbakar kerana panasnya. Kalaulah tapak tangan saja maklum, belum lagi tuan dah, tapak tangan saja buat daripada neraka, penuh neraka, buat terbit meduk dunia sehingga dapat dilihat oleh dunia dan seisinya, terbakarlah dunia kerana panasnya. Satu. Yang kedua, Ka'ab al-Ahbar berkata, demi zat yang memegang jiwa Ka'ab, jika kamu berada di timur, kita duduk kat timur, dan api neraka berada di barat. Kalaulah kita duduk kat timur, api neraka duduk dekat barat, lalu dibuka, makna kata pintu neraka tu dibuka, maka otakmu, kita duduk dekat timur tadi, maka otakmu akan keluar melalui lubang hidungmu kerana panasnya. Al-Bazzar meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, jikalau di dalam masjid, kalau dalam masjid terdapat 100,000 orang jemaah ataupun lebih. Masjid mana? 100,000 orang? Mana ada masjid negara 15,000 je. Masjidil Haram. Masjidil Haram boleh. Masjid kat Malaysia ni mereka memang mereka tak buat besar-besar pun kan. Kenapa mereka tak buat besar-besar? Sebab payah nak cari jemaah kan. Buat kecil-kecil sudah lah, 15,000 pun bila tentu nak boleh muat kan. Tentu nak dapat 100,000 tahu mana? Mana? Makatul Mukarramah. Ni cerita masjid. Dah kalau kat Malaysia ni nak cari 100,000 tahu mana? Tidak Bukit Jalil lah kan. Tak payah baca hadis apa pun, suruh pergi stadium penuh. Okey, kita bayangkan kalaulah masjid kita sebesar stadium Bukit Jalil, tak payahlah kira hari tu buat sembahyang maghrib kat stadium Bukit Jalil lah, penuh orang, 100,000 orang lebih. Jikalau masjid itu terdapat 100,000 orang atau lebih, kemudian seorang penghuni neraka buat apa? Dia bernafas, maka 100,000 orang itu akan terbakar. Masuklah ayat.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, siapa itu kita ingin meniru pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di dalam pengira kemah panas. Istilah dia kemah panas. Kemah panas ke bangsa panas? Pondok. Yang duduk dalam pondok tu masing-masing lah, semua parti lah kan. Bila bang berhenti saat kerja, kita masuk rapatkan saf di dalam masjid kita ni. Kita solat berjemaah bersama-sama, duduk dalam satu saf. Habis solat kita salam sama-sama. Lepas tu kita keluar buat kerja masing-masing. Alhamdulillah, saya lalu sini-sini antara yang paling meriah semua. Seronok raya tu. Dan saya tengok masing-masing berkempen dalam keadaan yang penuh beradab. Pasang bendera pun tak ada, saya hilang bendera kawan, tak ada tempe poster kawan. Tadi saya lalu belah-belah tu, masa maju. Orang tu sakan juga. Ada satu tu poster tu, mereka pergi buat provokasi, pergi tampal pula stiker lain pula dekat poster tu. Hidup tulis kencing berdiri lah apalah tuan, tak payahlah. Saya nasihatkan kita kempen elok-elok. Kita kan semua saudara seakidah. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik, tahun hari tu
100,000 orang jemaah. Kalau seorang penduduk neraka napas dia pun bukan nasi, baru napas. Terbakar habis 100,000 orang tu. Dia kerana panasnya api neraka. Nah, mana manusia ketika itu, ketika di mahsyar tak berada dalam kelam kabut, huru-hara yang amat dahsyat, apabila dipertuntunkan neraka jahanam di hadapan kita semua nanti. Maka datanglah suara yang menyeru supaya masing-masing pergi mendapatkan pertolongan ataupun syafaat. Maka berlakulah peristiwa syafaatul kubra. Mula-mula pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam minta syafaat. Nabi Adam kata, aku tak boleh payung apa ni, pasal aku pun lagi tak selesai lagi. Jumpa pula dengan Nabi Nuh alaihi salam, jawapan yang sama juga. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sama juga. Jumpa pula dengan Nabi Musa alaihi salam, sama juga. Jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam pun sama juga. Aku tak boleh payung apa, tak boleh bagi syafaat apa, aku ada salah. Lah kali jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW ketika itulah baginda menyebut ucapan yang selalu kita duk dengar bila tiap-tiap kali kisah kewafatan Nabi, iaitu ungkapan ummati, ummati. Bisa dengar tak kata tu? Bisa dengar tak? Kita dengar versi mana? Versi waktu baginda SAW nak wafat. Sedangkan tidak ada satu riwayat yang sahih pun mengatakan ketika baginda nak wafat, baginda menyebut ummati, ummati. Yang sahihnya ada dalam hadis syafaat, waktu itulah baginda menyebut ummati, ummati. Apa maksud dia? Tolonglah disegerakan perbicaraan ke atas umatku ketika itu. Itulah yang dipanggil syafaatul kubra ataupun syafaatul uzma. Sayangnya baginda Nabi SAW kepada umatnya, tuan-tuan. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tuan yang dimuliakan Allah, simpan hang tunggu 41, 42 bulan hadapan, insya-Allah kita bersambung. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Yang sepenuh daripada Allah. Kelemahan keuangan itu daripada diri saya sendiri, hakikatnya kedua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memelihara ukhuwah kita antara satu sama lain, tuan-tuan. InsyaAllah saya yakin dan percaya tuan-tuan boleh jaga perpaduan yang kita ini, InsyaAllah. Dan kita sama-sama imarahkan masjid kita yang makin lama makin cantik dan canggih, tuan. Belum ada televisyen satu. Lepas itu sekali kami pernah duduk sembang waktu minum lepas ni kan, COVID dah satu cadangan, kita buat tengok bolong lah. Dah bawa dia tak. Tak pergi muslimat dia minta tak cakap membasak ke apa lah, tengok. Tapi tuan-tuan, saya tertarik. Kemarin dulu masuk surat khabar Masjid Alwi. Tuan-tuan tahu Masjid Alwi? Tak tahu. Masjid Alwi, masjid dekat tengah-tengah Pekan Kangak Perlis negeri tu lah. Mereka buat apa? Mereka buat bengkel menjawab peperiksaan UPKK. Mereka bukan pejabat pendidikan, mereka bukan JAKIM, tapi mereka gunakan inisiatif tersebut untuk untuk memaksudkan yang masjid ni bukan semata-mata sebagai tempat beribadah. Tuan-tuan dulu buat apa? Khusus jenazah, buat apa lagi? Forum perdana, kan? Cuba buat yang lebih merakyatkan lagi. Antaranya itulah buat bengkel peperiksaan UPKK, bengkel menjawab soalan UPSRA, kan? Cari tenaga-tenaga pakar, banyak mereka. Buka penyertaan kepada semua anak-anak, bagi percuma, tak payah kenakan yuran. Barulah kita
memaknai masjid itu sendiri. Tidak lagi semata-mata masjid itu sebagai tempat ibadat semata-mata. Ni buat khusus jenazah. Bila main jenazah, wali yang urus jenazah. Kalau peserta jenazah tu haram, tak pernah buat pun. Bila nak buatnya? Buatlah. Ambil kesempatan tu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma rabbana zidna 'ilman wa zidna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Sama 360 ke Assalamualaikum. 360. Zoom apa kali? 25. Enggak, optical. Layar dah. Ya.